Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadis pagi ini kita masih lagi dalam amalan-amalan yang membabitkan soal-soal fardu ain dalam kehidupan kita, ataupun hukum hakam yang membabitkan soal amalan untuk kita semak di dalam amalan diri kita. Ialah hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Ummu Salamah kata, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Qala na'am idha ra'at al-ma'. Okey, hadis ni ringkas saja. Kata dia, Ummu Salamah, iaitu zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Dan kita kena tengok video saya yang lain tentang huraikan siapa Ummu Salamah ni. Dia kata, ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni ialah ibu Anas bin Malik. Dia yang bawa Anas bin Malik bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk khidmat. Siapa dia Ummu Sulaim? Dia kata imra'atu Abi Talha, isteri kepada Abu Talha. Suami dia Abu Talha, anak mereka juga ada nama Talha. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah tak malu daripada yang benar. Ni dia punya intro soalan kepada Nabi itu, sebab kerana soalan yang dia nak tanya kepada Nabi ni, soalan ni mungkin agak sensitif pada sebahagian orang. Mungkin orang yang merasa malu bila dengar, tapi Allah tak malu daripada yang benar, kata dia. Kita baca dalam Quran, dalam surah Baqarah, Allah kata, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tak malu untuk buat contoh sepertinya sekecil nyamuk ataupun lebih daripada itu. Kerana Allah, sifat haya itu, sifat malu itu ada bagi Allah, tapi yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Ummu Sulaim nak tanya satu soalan yang sensitif. Jadi dia kata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Wahai Rasulullah, Allah tak malu daripada yang benar. Kemudian dia kata, hal 'alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Wahai Rasulullah, adakah wajib ke atas wanita, perempuan, untuk mandi jika dia bermimpi? Mimpi yang maksud dia ni adalah mimpi yang membabitkan mimpi seks, iaitu mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani. Nabi SAW kata, na'am idza ra'atil ma'. Ya, jika sekiranya dia melihat air. Yang ni bukan melihat air mandi, dia melihat kesan air, bukan air biasa ni. Maksud dia melihat kesan air mani pada pakaiannya, ataupun pada tempatnya, pada baju dalamnya, ataupun pada kain dia, pada selimut dia, pada katil dia. Na'am idza ra'atil ma'. Ya, jika dia melihat air. Air yang keluar disebabkan kerana mimpi dia tadi. Mimpi ni mimpi seks lah, walaupun ihtalamat tu mimpi. Mimpi tu merangkumi semua, tapi tentulah berkaitan dengan mimpi seks. Kalau tidak, dia nak tanya buat apa. Kalau dia mimpi setakat pergi beli tudung, ya, ataupun mimpi pergi beli cadar baru, ataupun pergi beli curtain baru, ya, mimpi itu tak ada makna. Okey. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dalam hal ini, kerana ini membabitkan hukum. Dan Rasulullah akur muqaddimah yang disebut oleh Ummu Sulaim. Hadis ni telah memberikan makna yang besar kepada para fuqaha, kerana di dalamnya ada perbahasan hukum hakam yang berbagai-bagai. Yang pertama ialah perbahasan dalam hukum hakam ni ialah, yang pertama ialah wanita mungkin boleh bermimpi
dengan mimpi seks, bukan lelaki saja. Biasanya orang kata budak lelaki yang mimpi, orang lelaki yang mimpi. Wanita juga mungkin boleh bermimpi seks. Yang ni boleh berlaku mimpi jima'. Berlaku pada lelaki, berlaku pada wanita dengan hadis Ummu Salamah ini. Yang kedua ialah wajib mandi apabila dia bermimpi dan dia mendapati bahawasanya adanya kesan air mani pada pakaiannya ataupun pada katil, pada cadarnya, pada selimutnya ke, wanita itu wajib untuk mandi. Wanita, lelaki, kalau bukan saja wanita, lelaki juga samalah pahalanya. Dan yang berikutnya ialah hadis ni menunjukkan bahawasanya adanya bagi wanita itu air mani, dan itu masuk tentu ada air mani, tapi sebahagian mendakwa bahawasanya air mani wanita ni tidak kelihatan. Hanya dia rasa saja nikmat, dia tidak kelihatan. Hadis Ummu Sulaim ini yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ni menafikan hal itu, kerana Nabi SAW kata, na'am idza ra'atil ma, ya jika sekiranya, ya mutu tu lagi, ya jika sekiranya dia melihat air, yakni air mani dia lah perempuan itu. Ini menunjukkan air mani perempuan juga mungkin keluar dari, bukan saja terasa nikmat di dalam tubuhnya, dia juga mungkin keluar daripada farasnya dan farjul mar'ah, dia keluar dan kemudian keluar sehingga terkena kepada pakaiannya atau zahir di luarnya. Bahkan para fuqaha menyebut boleh berlaku bukan saja pancutan oleh lelaki, juga boleh berlaku oleh kaum orang perempuan, walaupun bukan semua hal itu berlaku. Hadis ni mendolak dakwaan yang mana bahawasanya tidak kelihatan air mani wanita. Okey, ada beberapa hukum daripada hadis ni. Hadis ini macam heavy lah, macam mana kata Ummu Salamah, tapi ia penting. Pertama, apabila satu orang keluar air mani, kan? Dan saya nak sebelum tu saya nak sebut beberapa hal keadaan hukum . Yang pertama ialah kalau sekiranya satu orang keluar tidur, kemudian dia mimpi. Bila dia mimpi, dia dapati bahawasanya selepas dia jaga, dia mimpi seks, mimpi jima', dan dia sedap dalam mimpi dia. Dia tengok tak ada apa-apa air di pakaian dia ke, tak ada kesan apa-apa. Dalam keadaan itu dia tak wajib mandi. Itu tak wajib mandi sebab Nabi kata, na'am idza ra'atil ma', ya jika sekiranya dia melihat kesan air. Satu keadaan yang lain ialah dia tak ingat dia mimpi ke apa, tapi bila lepas dia jaga, dia tengok ada kesan air mani di pakaian dalamnya ke, ataupun di katilnya ke, ataupun di mana tempat dia tidur, tapi dia tak ingat betul dia mimpi. Wajib mandi ataupun tak, yang rajih dalam masalah ni dia wajib mandi, kerana dia nampak ada kesan air mani, dan air mani itu confirm lah bukan air mani orang lain, air mani dia. Kalau dia tak confirm, nanti kita bincang yang lain. Kok dia fikir orang lain punya, kok katil tu 2-3 orang tidur, itu cerita lain. Tapi kalau dia confirm itu memang dia saja yang tidur, air mani itu memang air mani dia, cuma dia tak pasti, dia tak tahu sebab apa, dia tak ingat dia mimpi tak mimpi malam tadi. Dia dalam keadaan itu dia wajib mandi juga. Okey. Keadaan yang ketiga ialah yang of course dia mimpi, dia tahu dia mimpi, dia jaga dan dia melihat kepada kesan air mani berkenaan, maka air mani itu ada, maka of course yang itu sepakat para ulama dengan jelas hadis ini, dia wajib mandi. Kemudian para ulama berbincang tentang beberapa hal dalam keluar air mani ataupun tidur ni. Satu, jika sekiranya tadi dia tidur, kemudian dia jaga, dia tengok
ada air mani. Tapi dia tak tahu air mani siapa. Air mani dia ke, air mani orang lain. Kata katil tu mungkin 2-3 orang tidur, kawan dia pun tidur, dia pun tidur. Kalau hal yang seperti itu, yang sahihnya di kalangan para ulama ialah dia, itu adalah mazhab Syafi'i juga, dia tidak wajib mandi kerana dia tak tahu siapa punya, boleh jadi dia punya, boleh jadi kawan dia punya. Alasannya ialah kerana hadis Nabi SAW, bila ada orang kata kepada Nabi tentang dia orang yang buang angin, Nabi kata la yansarif hatta yajida rihan hatta sami'a sautan aw yajida rihan. Dia kalau dia rasa macam dia buang angin, dia jangan berhenti sembahyang sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati bau, yakni sehingga dia yakin, barulah wajib kepadanya untuk dia berhenti sembahyang. Jadi dia tak yakin air mani kawan dia, air mani dia, maka dia tak wajib untuk mandi. Tapi ihtiyatan, yang bagusnya dalam hal itu ialah sekiranya dia mandi sebagai langkah yang lebih selamat. Okey. Kemudian para ulama bincang, jika sekiranya dia berlaku kelazatan, perempuan umpamanya ataupun lelaki, tapi dia tak nampak air mani itu keluar, tapi kelazatan tu dia rasa, ataupun dalam bahasa ni dia kata dia rasa climax tu, tapi dia tidak nampak air mani itu. Adakah dia wajib mandi? Qaul yang rajih ialah dia tidak wajib mandi, kerana Nabi kata idza ra'atil ma', jika kena nampak air baru dia wajib mandi. Dalam riwayat ni innamal ma'u minal ma', air dengan air, kalau ada air barulah sekiranya mereka wajib untuk mandi. Okey. Ada beberapa keadaan lagi para ulama bincang. Jika sekiranya air mani itu keluar, ni para ulama dalam kitab fiqh bincang, tapi bukan disebabkan kerana kelazatan ataupun, tapi kena sakit, sejuk yang terlampau dan seumpamanya. Ini mungkin khusus berlaku pada kaum lelaki. Adakah mereka wajib mandi? Ada dua mazhab dalam masalah ini. Mazhab yang pertama dia kata wajib mandi, berdasarkan tadi nampak air mani kesan mesti mandi. Mazhab yang kedua yang sesungguhnya dalam mazhab sebahagian daripada Hanabilah, Syekh Utsaimin pilih pandangan ini juga. Dia kata tidak wajib mandi kerana air mani ini dia berapa syarat dia. Antara syarat dia hendaklah dia keluar secara dafiq, yakni dia keluar secara ma'in dafiq. Al-Quran kata dia keluar dengan cara memancut. Jika sekiranya tidak ada ciri itu, tidak dia ada. Dia ada lagi dua ciri, saya biarkan tapi lalu dulu. Okey. Mazhab yang kedua yang tadi, dia ada dua mazhab apabila orang tu keluar air mani tanpa kerana syahwat, kerana sakit, kerana apa. Dia kata kalau sekiranya mazhab yang pertama dia kata keluar je wajib mandi. Mazhab yang kedua dia kata bahawasanya tak, dia mesti diiringi dengan rasa lazat. Kerana itu syarat air mani yang wajib mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu berjunub maka barulah kamu hendaklah kamu bersuci. Dan Allah Subhanahu wa taala wa khuliqa min ma'in dafiq, dan dia diciptakan daripada air yang memancut. So dia hendaklah memancut, yakni dia dafqan, yakni air itu memancut. Yang kedua ada raihah, mani ini dia ada bau. Dia orang sifatkanlah. Mani perempuan mungkin jarang orang boleh tengok kan, tapi dia sifatkan mani ni mungkin iaitu dia kalau dia kering
kata mereka bauan dia tu nak macam dengan telur. Bila dia basah, bau dia tu nak macam dengan tepung. Itu dia kata ada bau. Kemudian futuratul badan, dia lemah badan dia bila lepas dia keluarnya air mani. Ini dia kata ciri. Kalau ada ciri ni, dia wajib mandi. Tapi walau bagaimanapun, kalau dah tengok air mani tu, yang terbaiknya ialah satu orang mandi dalam hal tu, keluar daripada khilaf yang berlaku di kalangan para ulama. Okey, para ulama bincang pula, jika sekiranya satu orang tu dia tidur, kemudian dia jaga, dia tengok ada air di tempat tidur dia tu, dia tak tahu air mani ke air lain. Dia nampak basah, dia tak tahu nak bezakan. Ini dibincangkan oleh para ulama. Tapi kalau dia jahil sangat, kalau air kencing, dia tahulah kan. Tapi tua-tua kencing atas tu, adalah juga manusia macam tu kan. Tapi kalau dia tak tahu, mungkin air mani, mungkin bukan air mani. Ada dua mazhab dalam masalah ni. Satu, mereka kata bahawasanya wajib mandi. Kerana selamat. Kerana dia tak tahu, mungkin. Mazhab yang kedua, dia kata tak, sehingga dia yakin air mani. Kerana asalnya satu orang tu tak wajib mandi, sehingga ada bukti yang yakin dia wajib mandi. Kalau dia, melainkan dia tu jahil, tak tahu apa, lepas tu orang lain cek, orang tahu itu memang air mani. Tapi kalau dia dapat membezakan, dia ada pengetahuan membezakan air mani, tiba-tiba dia tengok yang ni bukan macam air mani, tapi air apa dia tak tahu, dia tak wajiblah mandi. Dia tak wajiblah mandi. Ataupun dia tengok kering dan macam kesan air mani kering, dia tak beza air mani ke air tumpah, dia minum apa, susu ke apa. Bila dia tak pasti, mazhab yang kedua tidak wajib mandi. Walau bagaimanapun, ihtiyatnya yang terbaik ialah dia mandi, kerana itu akan mengeluarkan dia pada masalah. Tapi asalnya sesuatu kewajipan itu tidak diwajibkan, melainkan setelah kita pasti hal itu telah berlaku. Kerana asalnya seseorang itu dianggap tidak berjunub sehingga terbukti ia berjunub. Wallahu ta'ala alam. Okey, clear ke bahasan ni? Hadis Ummu Sulaim ni, walaupun kita nampak macam sensitif sikit, tapi ia memberikan banyak makna untuk amalan-amalan kita yang membabitkan hukum makan fardu ain. Hingus kot. Kalau hingus dia tak boleh beza peluk. Kita akan ada hadis Aisyah terang bagaimana dia membersihkan mani Nabi SAW di pakaian. Pakaian yang kena air mani boleh pakai untuk solat dah. Akan ada bab ni, tapi kesimpulan awalnya kita bagi untuk makluman awalnya, dia boleh pakai pakaian yang kena mani untuk solat. Okey. Tolong war, apa tolong war? Cepat sangat dan saya tak ada macam. Baju hijau. Okey. Saja pakai baju hijau. Beza air mani dengan air mazi. Beza air mani. Air mazi ialah air mani pekat. Air mazi apa nama, dia tidak seperti air mani. Air mani putih. Tak tahu beza. Takkan dia tak tahu. Kenapa wanita ada air mani? Wanita ada air mani. Benih dia. Agama. Okey, semua dah clear. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita untuk kali yang besok dengan hadis yang lain juga. Saya akan ambil semua hadis-hadis yang mungkin sebagai orang enggak, alah ini basic dia, tapi tak apa, bukan semua orang telah faham basic ini yang membabitkan amalan. Jimat tak keluar air mani, kena mandi tak? Tetap kena mandi ya.
Pasal dia wajib mandi ni, pertama keluar air mani, kedua ialah apabila berlakunya tenggelamnya kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita. Walaupun dia tak keluar air mani, dia jimat-jimat dengan isteri dia, kemudian dia pergi kerja, dia kata tak apalah, tak payah keluar, jangan sampai keluar air mani nanti kita nak kena mandi. Tak, dia jimat saja, dia wajib mandi. Masa awal memang ada riwayat dipahami bahawasanya al-ma' innamal ma'u minal ma', air daripada air, bila keluar air mani saja baru wajib mandi. Kemudian Nabi SAW dengan hadis-hadis menunjukkan jimat saja walaupun tak keluar air mani wajib mandi. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Air mazi najis kita baru ni kita telah bahas tentang hadis Ali bin Abi Talib yang minta Miqdad tanya Nabi SAW, yang Ali kata kuntu rajulan mazza, aku adalah seorang lelaki yang banyak air mazi. Nabi SAW dia minta Miqdad tanya kerana dia malu, kerana Fatimah merupakan anak Nabi yang merupakan isteri dia. Nabi SAW suruh dia ighsil zakarahu wa tawadda, dia basuh kemaluan dia dan hendaklah dia berwuduk. Jadi Nabi suruh yaghsil zakarahu wa yatawadda, dia basuh kemaluannya dan kemudian dia berwuduk. Jadi maksudnya dengan itu sepakat air mazi merupakan najis. Iaitu air mazi dia keluar biasanya sebelum daripada air mani keluarlah, ketika dia kelazatan awal itu. Allah jadikan tubuh manusia begitu supaya membolehkan untuk dia bergaul, suami isteri, persetubuhan dan seumpamanya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.